Okey. Menteri Saya boleh tak saya matikan cerita silver nitrate ni? Saya ulang sekali lagi supaya Yang Berhormat balik kampung ingat nah. Silver nitrate 1%. Pewarna organik 60%. 29% pelembab. 10% pelarut. Apa dia kandungan pelarut semua tu tak payah cerita, nanti panjang sangat. Tapi boleh cerita lah. Tapi kalau cerita sudah pasti dimanipulasi. Dia tuduh dia tetap akan cadang supaya buah keyang menjadi salah satu daripada lawak tukar. Yang Berhormat, supaya Yang Berhormat ada telefon kan, cuba ambil kalkulator, kira 11.4 juta orang yang mengundi, 7.1 juta kita belanja untuk dakwat. Jadi satu orang berapa jumlahnya? Tapi kalau yang kemarin ada soalan bahawa dia punya dakwat RM13 boleh pakai 500 orang, itu tak benar. Tak benar. Tapi tak apalah kot dia ambil dakwat pakar ke apa-apa, mana tahu. Tapi kalau ambil dakwat pakar pun tak mungkin boleh pakai 500 orang. Saya ingat 50 orang pun dah habis kering dakwat. Jadi saya pun peminat dakwat juga. Jadi tak betul mengeluarkan kenyataan yang kita sendiri bagi cabaran. Kalau saya boleh supply, saya hanya belanja 350,000 untuk buat pilihan raya. Tak tepat, Yang Berhormat. Jadi kita tak seronok mencabar demikian rupa. Tapi kita kena ingat bahawa Suruhanjaya bukan buat peraturan yang memandai-mandai. Mereka melalui proses. Okey, tender tender. Ni pandai nak tengok tender Ya, yang lain dulu kita buah keyang pun. Buah keyang kejap lagi. Sebab nak kena jilat lidah. Dah jelas tu kita nak tahu sebiji. Yang Berhormat katalah orang yang duk bubuh dakwat tu kebanyakannya wanita yang mari mengundi lelaki. Lepas berbuka puasa Pak Senang. Untuk sila duduk. Lidah tu cuma 6 inci. Tak bahaya Yang Berhormat, tak elok. Apa lelaki wanita orang jilat lidah. Dia pakai tauk itu ya. Dia bukan suang dengan jari-jari tu, jari tu tokak pula. Tak, yang tauk tu sebiji kulum ah. Cuba Yang Berhormat jilat lidah tengok macam mana tengok. Jadi saya nak tengok. Pokok Senang duduk, Pokok Senang. Dah buah keyang tak boleh. Ya, Mersin. Ini Mersin, Oh, Mersin kenal lama apa Sila. Daripada 25 sampai sekarang, cerita pasal dakwat tak habis. Sebenarnya saya dapat maklum, guna dakwat ni banyak dilakukan di banyak negara. Tak ada masalah pun. Saya nak tanya Menteri, adakah kita ni jadi kecoh kerana guna dakwat? Kerana parti DAP, parti PAS dan PKR tak ada kat negeri dia orang. Jadi tak kecoh. Setuju tak setuju? Ni yang kuasa tu, yang jadang dakwat ni mereka. Kita ni ikut. Kita nak kira-kira orang marah ni. Orang kampung saya marah. Dia kata kenapa dengar cakap bangkang sangat? So nak suruh buat guna ke dakwat guna. Padahal SPR mencadangkan biometrik supaya cap jari tak boleh lari dah. Kok ada orang kerat cap jari, orang mati tak tahulah, tapi tak boleh lari dah cap jari. Apa ni biometrik. Tapi sekarang ni mereka cadangkan dakwat. Tentulah ada komplain. Kalau nak kira tiap-tiap kali pilihan raya, kalau ada komplain banyak ni, terus buat pilihan raya lain. 1000 tahun tidak mungkin kita boleh selesai pilihan raya. Saya nak beritahu Yang Berhormat, saya ulang sekali lagi. Orang pengundi kita 13,264,147 orang atau 84.8%. Orang yang komplain 1,469 ataupun sebanyak 0.00013%. Jadi itu yang komplain. Dia komplain buat report dan sebagainya, termasuk petition pilihan raya. Jadi kita akan ambil tindakan sewajarnya. Tetapi dia tak boleh mencacatkan pilihan raya itu sendiri. Tidak boleh. Yang Berhormat tahu Pak Atur yang apa ni Lenggong sebut tadi. Peraturan pilihan raya, daftar pemilih, malah daftar pemilih orang yang paling banyak pergi menonton daftar pemilih ialah PAS, PKR dan juga DAP. DAP, kalau kawasan DAP, dia dengan satu angkatan bukan tentera merah, tentera lain pula ya. Pergi ramai-ramai. Tengok daftar pemilih. Pada pok-pok barisan ni tak jarang pergi. Kan? Tak pergi pun kadang-kadang setengah tu. Saya pun tanya. Jadi daftar pemilih komplain tu. Daftar pemilih clear. Kemudian kita buat bantahan. Lepas tu dipamerkan sekali lagi. Lepas tu kita buat pilihan raya. Proses pilihan raya pada hari tersebut
Tidak ada sesuatu yang boleh mencacatkan pilihan raya. Saya ingat saya kata mencacatkan pilihan raya. Maksudnya secara keseluruhan. Yang Muhammad, please lah, yang Muhammad matampau. Kita terima pilihan raya. Lepas ni kita lawan pula 2014. Kita boleh buat awal kan lagi. Berkenaan dengan komplain. Kita boleh buat awal kan lewat. Kita boleh bincang dialog. Tapi membincangkan tajuk ni sampai tidak ada penghujungnya, saya ingat tak tepat. Kita nak bina negara. Kita nak pergi, kalau boleh kita pergi Chowkit, kita pergi supermarket, kita nak tengoklah ada orang Malaysia yang berniaga. Yang Muhammad pergilah KLA. Yang Muhammad kalau boleh jumpa seorang orang yang berniaga, orang kita yang berniaga, kira situ kira macam bahasa mudahnya macam seronok lah. Masuk bilik air, besok bilik air, kita tahu siapa yang jaga bilik air. Dia pun dah specialize. Dulu Bangla ni dekat KLA ya, sekarang dah pergi sampai ke highway. Semua jaga bilik air. Jadi yang ni patut jadi perbincangan kita. Bagaimana kita nak pastikan orang tempatan dapat bekerja, wakil rakyat pun kena suruh buat kerja sama. Cuci bilik air bukan susah sangat. Ya, Menteri. Ya. Pada siapa ni? Salam. Baik, terima kasih. Salam. Yang Berhormat Menteri. Ya, salam. Ya, baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi persoalan tentang dakwah kekal sampai bila nak habis bincang. Masalahnya pasal tak nak mengaku. Cubalah mengaku betul dakwah kekal tu tak kekal. Ada masalah. Dan ianya tak sepatutnya begitu. Kami tersilap beli. Selesai. Bodohnya MP. Tapi bila tak nak mengaku, nak mempertahankan, nak tegakkan benda yang besar, maka tak selesai-selesailah. Dalam soal daftar pemilih, Tuan Menteri, Yang Berhormat Menteri, isu yang kedua, yang tentang soal daftar pemilih, isu kedua, biar sekejap je lagi. Negeri Selangor melalui kerajaannya telah pun membuat satu kajian dengan menggunakan segala jentera kerajaan negeri untuk mengenal pasti orang-orang yang dalam daftar pemilih yang tak dapat dikesan, dan telah pun diserahkan senarai sebanyak 137,000 pengundi di negeri Selangor, keseluruhan negeri Selangor yang tak dapat dikesan. Ketua kampung pergi cari tak jumpa, ahli majlis pergi cari tak jumpa, Datuk Bandar pergi cari tak jumpa. Bila diserahkan nama-nama ini kepada SPR, apa jawab SPR? Ini bukan kerja kerajaan negeri. Maknanya SPR tidak berminat untuk nak tentukan bahawa daftar pemilih itu bersih. Dah cuba cari pengundi tak jumpa. Diiklankan dalam surat khabar. Siap iklan nama-nama dengan IC dalam surat khabar. Orang-orang yang nama-nama yang disenaraikan, sila datang. Kalau datang akan diberikan hadiah. Tak muncul. Inilah masalahnya. Apabila Datuk Menteri. Okey. Tak ada lagi. Biarlah saya Selangor bagi sogokan. Masalah Selangor bagi sogokan. bila JPN, Jabatan Pendaftar Negara, boleh keluarkan IC kepada orang-orang yang kita tak tahu betul ataupun tak betul wujud, dan digunakan oleh orang-orang yang tertentu. Memanglah yang mengundi itu bukan orang Bangladesh, kerana bila dia datang, bila dia mengundi, dia pakai kad pengenalan. Inilah yang kita nak tentukan tidak berlaku. Dan di sinilah Datuk Pengurusi, nak tanya lah ni soalan dia. Salam. cukup. Okey. Langkawi Keterai Lenggong, mana satu? Langkawi Keterai Lenggong. Depan ni sudah pasti Keterai lah. Keterai, sila. Lepas tu kita jawab lah. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Dan tahniah Yang Berhormat Menteri kerana begitu liberal sekali dalam melayani pencelahan-pencelahan. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawasanya isu dan polemik tentang dakwah kekal ini berpanjangan kerana pihak yang tidak menang dalam pilihan raya terpaksa mencari sesuatu alasan tentang kekalahan mereka. Dan Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri sedar dalam negara kita ini pihak Kerajaan Barisan Nasional telah berpuluh-puluh tahun dan berkali-kali berhadapan dengan pembangkang, dan selagi kita buat kerja dengan baik, kita akan terus menang. Tak perlu ada rasa curiga dan takut dengan pembangkang ini. Sebab itu isu dakwah kekal ni Yang Berhormat Menteri, apakah kalau sekiranya berterusan, sebab rasa tidak puas hati ini akan terus dibangkitkan dan dibangkitkan selagi ada sikap yang sedemikian
tak mahu menerima kekalahan. Dan kalau sistem biometrik itu sebagai satu alternatif, tidakkah kerajaan bercadang untuk menghapuskan sama sekali sistem menggunakan dakwat ini? Dah banyak negara tak pakai dah sistem calik di jari pada masa ini. Di setengah-setengah negara, adakah yang Berhormat Menteri sedar, di setengah-setengah negara mereka tidak pun mempunyai sistem pendaftaran yang sekomprehensif kita. Sistem pendaftaran dalam negara kita berasaskan kepada kad pengenalan yang sudah sememangnya mempunyai kawalan yang begitu ketat dan kemas. Kemudian apabila mendaftar, ada tempoh pamer dan sebagainya, dan nak mengeluarkan daripada senarai itu juga telah ada dalam peraturan dan peruntukan undang-undang. Sekarang kita campur semua. Kita dah ada sistem yang cukup bagus, tapi kita melayani dengan soal dakwat. Bila kita buat dakwat, timbul pula. Mungkin kalau terlalu kekal, saya percaya ada orang bangun, kata dia was-was pula air semayang, dia sah ke tidak semayang. Lagi kacau. Jadi ya Berhormat Menteri, persoalan saya ialah apakah kerajaan mungkin mengkaji supaya tidak menggunakan langsung sistem dakwat kekal dan menukar kepada biometrik. Dan saya percaya lagi telus pilihan raya kita, lagi mudah Barisan Nasional mengalahkan pembangkang. Yang Berhormat Menteri, saya akan bercakap tunduk ke bawah supaya saya tak nampak orang bangun. Jadi yang pertamanya, saya bagi ruang untuk mereka bertanya pada dakwat kekal ni supaya kita berhenti sekat itu sajalah. Ya, Berhormat Menteri. Ini dekat Terengganu pun kempen tak habis lagi, ya. Jadi pertama, dakwat kekal, dakwat itu memang kekal sehingga dia telah dibuat kajian dan telah dibuat perbincangan dan telah dibuat sampel botol itu dibuat demikian rupa supaya dakwat itu pelembab dan bancuhannya itu sesuai. Ini ialah dibuat baru, bukan dibuat di Switzerland ataupun dibuat di mana, tapi dibuat di negara yang kita anggap benda itu telah diterima oleh JAKIM sebagai halal dan sebagainya. Ya, Menteri, jadi dakwat kekal ni kita dapati bahawa ianya telah memenuhi kehendak PRU 13 dan kita dapati jawatankuasa penambahbaikan pilihan raya yang dibentuk oleh Parlimen ini telah berjaya memperkenalkan satu sistem, tapi hanya sistem itu kita mempertikankan sama sendiri. Saya mengesyorkan supaya jawatankuasa pembaikan ni pilihan raya, insya-Allah besok kita akan bentuk tubuh jawatankuasa bentuk serta-merta, buat mesyuarat serta-merta dan beritahu jawatankuasa itu cadangan penambahbaikan. Terus dia serah kepada SPR supaya mungkin oleh kerana dakwat kekal ni kita bukan kita mempertikai, majoriti rakyat tak pertikai, sekumpulan orang mempertikai, kita boleh bincangkan. Kemudian undi tak dapat dikesan. Undi tak dapat dikesan ni semua kawasan yang berhormat speaker pun ada, betul tak? Undi tak dapat dikesan. Tetapi macam kawasan saya, mula-mula undi tak dapat dikesan sampai 3,000. Saya buat kerja bertahun-tahun, akhirnya kita tinggal 95 orang. Masih ada. Sebab apa? Kita kena sedia maklum bahawa dalam daftar pemilih, kita tak boleh pergi beritahu SPR. Ini orang boleh, ini orang tak boleh. Kita hanya dia boleh buat pendaftaran dan orang yang berada di kawasan yang berkenaan boleh mengundi. Ya, Ya, Berhormat Menteri. Ya, Berhormat Menteri. Dan kita tahu bahawa yang tanya soalan ini banyak asalnya orang UMNO. Ya, Berhormat Menteri. Speaker. Ya, Berhormat Menteri. Ya. Saya ingin dapat kepastian panjang lagi ya. Berapa isu? Saya ada 4 jabatan. Ya, eloklah beralih ke tajuk yang lain. Ya. Kemudian cadangan daripada Ketere, itu cadangan yang terbaik dan kita akan pastikan supaya benda ini dibincang.